Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah istiqamahkan kita dalam beramal dengan ilmu tersebut, dan yang paling penting Allah terima amalan kita dan beratkan timbangan kita di mizan hasanat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Khabar gembira bagi penuntut ilmu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga ke atas. Dan juga Allah memuji bagi penuntut ilmu dengan mengangkatkan darajatnya, seperti mana dalam firman dalam surah Al-Hadid, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan juga bagi orang-orang yang ada ilmu dengan darajat-darajat yang tinggi. Jadi itu kelebihanlah. Ya, tak kira apa juga ilmu pertama, tetapi kita fokuskan kepada ilmu akhirat, yang mana ilmu ini yang akan membantu kita sekuat-kuatnya di akhirat kelak. Adapun ilmu-ilmu dunia bermanfaat, memang ada ganjaran pahalanya mengikut ilmu yang kita tuntut dan penggunaan yang kita bawa. Baik, insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi kita membahaskan surah Al-Maidah, dan kita sekarang berada pada ayat yang ke-14. Di mana kita telah melihat beberapa perkara dan hukum hakam yang berlaku di dalam surah ini, dan sekarang kita masuk dalam satu perkara yang besar berkaitan dengan Ahlul Kitab. Yang dibahaskan ini kebanyakannya Ahlul Kitab ini berkaitan dengan golongan Yahudi, yang kita tahu kedudukan mereka itu di sisi Allah, dan mereka itu apabila munculnya Rasulullah, mereka adalah orang yang paling penentang agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita lihat dulu ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Dan di antara orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberikan peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Okey. Baik, ayat ini membicarakan sedikit tentang perkara yang berkaitan dengan satu lagi golongan, yang mana yang disebutkan sebagai golongan Nasrani. Ya, yang mana golongan Nasrani ini adalah serpihan ataupun golongan yang asalnya juga daripada golongan Yahudi. Namun begitu, yang mana golongan Nasrani ini, kalau kita baca Fatihah tu dikandungkan 3 golongan yang penting. Ya, yang mana di antara ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa?
siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan yang engkau telah memberi nikmat ke atas mereka, yang mana nikmat itu dikatakan sebelum masuk pada ayat-ayat tersebut, yakni orang yang beriman kepada Allah, yang menyerah diri kepada Allah, yang mengabdikan diri kepada Allah, ya, yang mentauhidkan dalam peribadatan mereka kepada Allah. Tu dia golongan tu yang Allah telah memberi nikmat. Ingat, bila kita berada di dalam tauhid, bila kita berada di dalam akidah yang betul, itu di antara kemuncak nikmat yang terbaik sebenarnya. Walaupun dalam keadaan kita bukan orang kaya, walau keadaan kita hamba abadi, walau kita bagaimana sekalipun, kalau ada kalimah tauhid yang kukuh dalam diri, itulah yang paling penting sebenarnya. Tapi kalau kita ada harta, ada segala-galanya, lagi cantik. Kenapa? Kalimah ini, kalimah tauhid ini adalah kalimah asas penentu syurga neraka kita. Dan ramai orang-orang yang terdahulu sanggup berdiri seperti gunung pasak yang kukuh, walaupun mereka dibunuh, mereka tidak berkanjak kerana kalimah tauhid. Ya, kalimah yang agung ini. Bayangkan kalau kita saksikan dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, tahu kan cerita di Ashabul Ukhdud ni, ya, golongan yang dibunuh. Ya, dalam kisahnya seorang raja yang melantik budak tu menjadi ahli sihir, tapi dia tak belajar sihir, dia belajar sihir tapi dia cenderung kepada agama tauhid. Dan disebabkan percubaan membunuh budak ini 2 kali tak berjaya, sedangkan raja telah mengaku dirinya Tuhan. Ya, dia telah mengaku dirinya Tuhan, nak bunuh budak tu tak boleh. Dengan percubaan nak campak dari atas bukit, tak berjaya. Nak ditenggelamkan dalam lautan, tak berjaya. Dan budak ni gentleman, dia boleh datang balik bertemu dengan raja ni. Ya, dia tak lari. Kerana satu mesej yang nak disampaikan, nak membetulkan akidah masyarakat pada ketika itu, Tuhan kita ialah Allah. Dahsyat, budak ni memang dahsyat. Ya. Dan menteri yang beriman kepada budak tu dibunuh. Dengan cara macam mana? Gergaji. Tak boleh nak bayar. Kita tengok gergaji tu dah gigi dia kan. Bukan pisau. Pisau tu macam tu. Ni gergaji. Saya tak sanggup nak cabut gigi. Tekuk bunyi sikit dah meraung kita. Kan? Baru usik je. Bayangkan dia gergaji. Ingat ya, di kalangan Nabi-Nabi yang kita hafal nama dia, kita sebenarnya tak tahu sejarahnya. Di kalangan Nabi-Nabi itu dibunuh dengan cara gergaji. Seperti Nabi Yahya, dibunuh dengan gergaji. Dahsyat. Itu belum lagi Nabi dihentak kat batu yang dikatakan rock, dome rock tu kan. Kat situ dihentaknya. Dahsyat. Kerana apa? Okey, grup yang mengikut budak ni setelah melihat kebesaran Allah yang budak ni buat, maka mereka terus beriman. Hanya dengan kalimah Allah sahaja budak ni boleh dibunuh. Yang dikatakan, wahai raja, kamu tak dapat bunuh aku, melainkan kamu ambil anak panah dan ucapkan kalimah Bismillah dengan nama Allah, Rabbu ataupun Tuhan budak ini. Ya, sebut nama itu, kamu boleh bunuh aku. Tapi dengan syarat sebut kuat-kuat di depan khalayak ramai. Rabbu hadzal ghulam, dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Lalu raja pun bingung juga kan. Dia pun ikut. Dia ambil panah, dia sebut Bismillah Rabbu hadzal ghulam atau Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah, Tuhan budak ini. Orang yang dengar, raja sebut dirinya Tuhan, tiba-tiba ada Tuhan lain. Tang situ datang orang yang berada di dalam, bak kata seperti stadium tu, terus bergegar iman mereka dan terus beriman dengan Tuhan budak ini. Lalu dipanah budak tu, kena. Ya, tak payah campak atas bukit, tak payah letak dalam laut, panah je dengan sebut nama Allah begitu, terus kena dan mati. Tetapi kematian budak ini menyebabkan keimanan semua penduduk di Najran. Ya, sehingga datang ayat itu bila menteri yang tak sihat ni, menteri biasa pengapit raja ni yang jahat ni, yang nyucuk raja ni, dia kata, lihat raja, wahai tuanku, mereka sudah mula beriman kepada Tuhan budak ini dan tidak beriman kepada tuanku. Apa perlu dibuat?
Kita bunuh mereka. Itu yang digalikan yang dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud digalikan parit yang besar, dicampak, beriman ke tidak? Beriman dengan Allah, campak. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak dibunuh, tidak diseksa, tidak dihukum, melainkan kerana mereka beriman dengan Allah, Tuhan yang Maha Terpuji. Itu dia iman. Tuan-tuan dan perempuan, saya bila baca kisah Ashabul Ukhdud, saya cuba nak fikirkan, nak tenggelamkan diri kita. Macam mana tiba-tiba iman mereka melonjak dan berdiri seperti gunung. Itu dia. Itu belum lagi ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun, bayangkan mereka sebelum bertembung dengan Musa tu, mereka kata, wahai Fir'aun, apa yang kamu janjikan untuk kami? Lalu Fir'aun kata, kamu akan jadi menteri-menteri aku. Siapa yang tak ada kan? Ya, tak payah pilihan raya boleh jadi menteri. Kan? Semua dah bersemangat, excited sangat. Ya, nak berhadapan dengan Musa, nak kalahkan Musa. Lepas tu bila mereka berada di gelanggang, alhamdulillah, para nabi memang itu tabiatnya. Ada ruang untuk berdakwah, mereka akan bercakap kebenaran. Ini memang tabiat para nabi. Kita saksikan Nabi Yusuf dalam penjara, kan, dalam penjara dan berdakwah. 2 orang tu beriman. Ya, berdakwah dalam penjara. Kalau kita, naudzubillah kita lah, kalau seorang tu masuk penjara, agak-agaknya dapat berdakwah ke? Tak ada. Setempayan, 2 tempayan air mata kat situ. Kan? Nangis je kerja. Okey. Baik. Tetapi dia berdakwah. Bayangkan bila ahli Nabi Musa berdakwah, dia menerangkan hakikat keimanan. Waktu tu ahli sihir Fir'aun dah mula bergegar. Terbahagi kepada 2. Ya, terbahagi kepada 2. Ada yang tak nak melibatkan diri, ada yang nak melibatkan diri kerana tawaran dahsyat. Ya, menjadi orang besar, orang kanan Fir'aun, raja yang mengaku dirinya Rabb, Tuhan juga. Ya. Lalu apa dibuat? Maka apabila Musa tunjukkan mukjizat yang Allah arahkan, ya, mula-mula kata, okey, awak buat, kamu campaklah apa yang kamu katakan sihir kamu. Dia campak berbentuk ular. Nabi Musa ada juga perasaan takut dia. Ya, terdetik hati dia. Memang nampak ular. Kita kena faham, ya, sihir permainan mata. Ya, dia hakikat tak ada apa-apa. Okey? Baik. Sihir itu bila Nabi Musa buat je sihir, melihat tu, dia pun terdetik hati dia ada perasaan sedikit takut. Kan? Lalu Allah kata, wahai Musa, campakkan tongkat. Ya, ingat ya, kalau kita nak tahu para nabi, dia tidak akan bertindak melainkan wahyu yang programkan. Dia takkan terus campak. Kalau dia campak memang tak jadi. Melainkan Allah arahkan, wahai Musa, campak. Maka disitulah dia mencampakkan tongkat dia. Bertukar. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni, kalau kita bukan bidang kita takkan nampak perbezaan. Tetapi ahli sihir, bila dia nampak, lalu dia mengatakan, ini bukan sihir. Kan? Ini bukan sihir. Sihir yang hebat macam mana pun tak boleh nak buat ini. Melainkan ini adalah keajaiban yang datang dari Tuhan Musa. Itu pasal mereka beriman. Ya, orang yang profesional ni bila sampai satu kemuncak, dia tengok kehebatan mukjizat ni, dia akan beriman. Itu pasal kita saksikan saintis bila menyaksikan beberapa keajaiban dalam Al-Quran, bab baby dalam perut, bab apa lagi yang disebutkan Allah dalam Al-Quran sebiji melalui kajian dia. Selepas 1400 tahun mereka lihat, terus mereka beriman. Dahsyat. Ada beberapa perkara yang Allah sebut, saya terdengar seorang tu beriman disebabkan Allah sebutkan dalam di akhirat ada syurga, di dalamnya ada air sungai yang mengalir. Dia kata, aku tak faham kenapa nak ceritakan benda tu. Lepas tu dia pun buat dalam rumah dia, bentuk sungai, bentuk apa kan. Dia buat. Mula-mula dia buat, saja nak buat, nak gambarkan macam hebat lah. Dia kerja kat luar negara kan, dia orang kafir yang mana dia bekerja keluar outstation pergi. Dan bila dia penat, dia balik.
Dia balik ke tempat tu, ke rumah dia tu, dia rehat. Di sana dia kata lain. Rehat mendengar aliran air tu rupanya menyebabkan kepenatan dia begitu cepat hilang. Dia kata cepat hilang. Berbandingkan dia kalau rehat, tidur apa semua, berbanding dia duduk di situ, dia dengar aliran air itu. Kan? Dia dengar aliran air itu menyebabkan cepat hilang dia. Hilang letih dia. Nampak tak? Terus dia masuk Islam. Masya Allah. Ya, disebabkan itu dia kata. Kita ni kadang-kadang balik dengar aliran apa? Macam-macam. Itu belum dengar letteran bini pula kan. Itu kita pula cepat hilang kan. Okey, ala kulihan nak ceritakan betapa hebatnya, ya. Dan saya tertarik apabila Allah mengatakan dalam Al-Quran, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Okey. Demi langit dan demi tariq ini adalah bukan jalan, ya. Dia adalah mitraqah daripada ketukan. Dan tahukah kamu apakah ketukan itu? Ketukan itu datang dari bintang yang berlubang sana. 1400 tahun yang lepas, ya, para sahabat tak ada benda-benda teknologi untuk melihat. Tetapi bagaimana kedudukan para sahabat? Beriman. Itu yang saya kata, cukup respect para sahabat. Dia tidak menyaksikan, tetapi iman itu didahulukan. Kita pun kena begitu. Jangan tunggu nak tengok bukti-bukti. Tak payah. Bagi saya dalam bab Al-Quran, hadis yang sahih, saya beriman dahulu. Ya, yang lain akan datang insya-Allah. Okey. Maka selepas 1400 tahun, pada waktu ini, zaman inilah didapati memang melalui kajian yang dibuat oleh ahli astronomi, dan didapati memang ada satu bintang berbunyi ketukan. Ketuk. Cuba tengok dalam tu, ya, dalam YouTube kita akan saksikan kehebatan Allah. Tak tunggu dah nampak baru nak beriman. Bagi saya beriman dahulu, barulah kita ikutlah, carilah, researchlah apa yang Allah ceritakan. Baik. Jadi ahli sihir Firaun ni, bila dia melihat keajaiban itu, terus dia beriman. Dahsyat. Beriman. Dan beriman dia bukan calang-calang. Sehingga Fir'aun mengatakan kepada mereka, agak inilah tok guru kamu yang mengajar kamu sihir semata-mata nak menggulingkan aku. Ya, dia katakan ahli sihir Musa tu tok guru mereka. Aku akan salib, aku akan bunuh kamu dengan cara mensalibkan kamu dan dipotong tangan kanan, kaki kiri, dan potong tangan kiri, kaki kanan, bersilang. Ya, mereka zaman dahulu bunuh cara salib dan diletak di tengah padang pasir, ya, dalam kisah Nabi Yusuf tu kan. Kita kata kenapa letak begitu? Memang itu cara pembunuhan mereka. Salib sehingga zaman Isa pun disalib. Nak ceritakan bagaimana pembunuhan itu diletak di tengah padang pasir, maka datang burung yang tak ada bulu tengkuk tu apa? Bulu ereng dalam bahasa Melayu kita burung vulture kan. Dia datang, dia makan, dia duduk, dia makanlah apa yang dia nak makan, telinga ke mata ke apa. Dia bunuh cara begitu rupanya. Okay? Maka dijanjikan pembunuhan cara begitu. Tetapi ahli sihir Fir'aun mengatakan, wahai Fir'aun, buatlah apa kamu yang kamu nak buat, kami tetap beriman kepada Allah dan kami menanti janji Allah syurga. Subhanallah. Dahsyat, ya. Saya bila tengok kejadian tu, mudah-mudahan Allah berikan keimanan kita kemuncak. Ya, seperti keimanan itu. Kerana peristiwa akhir zaman agak dahsyat nanti, ya. Wallahu a'lam, minta janganlah kita kena. Ya, kerana peristiwa kemunculan Dajjal penuh dengan perkara yang menggerunkan kita sebenarnya. Terutamanya iman kita. Baik, dalam kisah ini kita melihat, ya, ini kita sambung pelajaran yang mana berkaitan dengan golongan yang terpilih ni. Dalam surah Al-Fatihah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yakni orang yang telah engkau bagi nikmat, 4 golongan. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini 4 golongan. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa dia? Yahudi. Waladdallin, siapa? Nasrani. Okey, 2 golongan ini adalah ahli kitab. Mereka ini yang dimurkai dan
yang telah sesat. Tetapi ahli Ausan, mereka ini adalah golongan yang bukan ahli kitab. Orang yang menyembah berhala ni, ya, jenis-jenis menyembah berhala bukan ahli kitab, dan mereka kedudukannya lagi hina, lagi teruk. Tapi orang kafir semuanya begitu. Okey. Kemudian apa yang penting dalam bab ahli kitab ini, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bersabda, "Sataftari iftaraqal yahuda ala 71 firaq." Telah berpecah orang Yahudi kepada 71 golongan. Kulluha finnar, semua masuk neraka illa wahidah, melainkan satu. Dan telah berpecah Nasrani kepada 72 golongan. Semua masuk neraka melainkan satu. Dan sataftariku hadhil ummah, akan berpecah umat aku ini kepada salasa wa sab'ina firaq, 73 golongan. Kulluha finnar, semua ke dalam neraka illa wahidah, melainkan satu. Dahsyat. Ya, dahsyat. Kita lagi banyak, kerana kita umat kita sampai hari kiamat, ya, banyak. 73 golongan, berpecah pun banyak. Dan perpecahan ini bukan masalah fiqh. Ya, bukan masalah apa kunut ke, bukan masalah cara ambil wudu ke. Tak, bukan masalah tu. Tetapi masalah yang 73 umat ini adalah masalah akidah. Ingat ya, ini yang menentukan syurga neraka kita. 73. Dan perbezaan umat kita ni 73 ni, ya, yang mana akidah ada yang sampai kepada kafir, ada yang tak sampai, tetapi termasuk dalam siri kabair, dosa-dosa besar, ya, dalam mentakwil sifat Allah, dalam bab Al-Quran, dalam bab mentafsir nabi, malaikat dan berbagai-bagai. Dia bercampur dalam masalah akidah. Tetapi dalam masalah tauhid tu memang banyaklah disebabkan falsafah ni. Maka hanya satu sahaja yang masuk syurga. Rasulullah kata, bukan kita kata. Dan siapakah satu itu? Ya, maka Rasulullah khaskan atau perincikan, ya, perincikan siapa yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabat. Okey, ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Okey, ini kita ambil, ya, benda ni agak penting dan menjadi satu perbahasan. Saya nak tuan-tuan menjadi ustaz, puan-puan menjadi ustazah. Ya, maksudnya ada ilmu, supaya jangan orang bercakap tu kita tergoncang. Siapakah yang disebutkan golongan yang berjaya ini, ataupun golongan yang bakal yang dikatakan satu golongan yang masuk syurga? Tidak dinafikan yang 72 itu, ya, berbagai-bagai bentuk, tetapi mereka semuanya ada masalah dari sudut akidah. Ya, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Bagi kita ada kaedah kita. Kita tidak kata padan ke dah, itu bukan kaedah kita. Allah bagi petunjuk, mudah-mudahan. Walaupun orang tu menentang kita, walaupun tak suka kita, kita tetap mendoakan Allah bagi petunjuk. Itu kaedah penting, ya, akhlak ahli sunnah wal jamaah. Okey, baik. Kita dengar ahli sunnah wal jamaah, betul tak? Itu golongan dia. Okey? Ahli sunnah wal jamaah. Tapi siapakah ahli sunnah wal jamaah? Itu persoalannya. Kenapa sekarang ada yang dah daftar pertubuhan ahli sunnah wal jamaah itu ke? Kalau itu, jom kita daftar, kan? Ataupun macam kami waktu belajar di Pakistan, ada satu grup, ya, dia mengatakan, ya, dia ahli sunnah wal jamaah, ya, tetapi apa acara dia buat? Sembah kubur, ya, Tok Wali dia berjoget, apa lagi yang dibuat, yang kami saksikan dengan mata kepala kami. Sehingga kan kemuncak dia mengatakan Rasulullah hidup, ya, datang ke Pakistan. Ui, dahsyat Pakistan ni, ya. Rasulullah datang. Begitu dia punya kisahnya. Menyebabkan kita bila dia ada lambang-lambang sifat-sifat dia. Kalau kita tengok, ya, kalau kita tengok, ambil nama ni Bralwi, ya, Bralwi nama dia. Tengoklah dalam tu, ya. Yang mula kita tengok orang pakai capal tu, kan. Itu Bralwi punya apa ni? Simbol lah tu. Okey. Bralwi, kalau istilah tu, kalau Bralwi, ya, Bralwi. Okey. Di antara sifat dia, dia suka pakai hijau. Bukan kak pakai hijau ni.
Hijau, serban ke. Dia biasa kita tengok pada lelaki lah. Perempuan kita tak tahu serban tu hijau biasanya. Dia ada hijau kuat, ada hijau ni. Okey. Lepas tu di antaranya masjid dia, masjid dia mesti ada tulis ya Rasulullah. Bagi kita tak ada apa, tapi bagi mereka penting kalimah ya ni. Ya. Kita bila pergi masjid tu dah. Kita tahu dah ini Berawi punya masjid, tak pergi solat di Pakistan lah. Di sini kita solat. Sebab apa orang Malaysia dia tak tahu apa, dia main tulis je. Kerana bagi Berawi dia terletak ya Allah. Ya Allah dia letak juga. Okey? Ya Allah. Lepas tu di pintu sini ya Allah, di pintu sini ya Rasulullah. Kita tak solat kalau di sana. Sebab apa? Ya Rasulullah ni maksudnya Rasulullah tu masih hidup. Dia panggil ya Rasulullah. Oleh kerana itu kita tak solat, ya. Ini sifat dia. Dan dia pakai hijau serban. Tengoklah acara wali-wali songel, wali-wali apa semua dalam kes Berawi. Ya, na'udzubillah. Tapi ramai pengikut. Ya. Ada. Tapi kita kata dia bawa orang-orang ni, tapi orang Malaysia sendiri yalah kita nampak tak secara kasar tak adalah. Ada ombak itu mana? Kat mana? Taman Nahoda. Itu Mirza Ghulam Ahmad punya. Qadiani. Itu Qadiani. Dia ada Qadiani. Qadiani ada pengikutnya di Malaysia. Menang dia, dikatakan dia berdebat dengan Jabatan Agama Islam Selangor, pasal Jabatan Agama Islam Selangor mengatakan Qadiani bukan ajaran Islam, bukan Islam kan. Ustaz, apa hujah dia orang kata mengatakan Rasulullah masih hidup? Itulah kan. Itu di antara perkara yang agak sukar kita, dia pusing-pusing macam mana ya kita nak sebut. Dia meletakkan Rasulullah, tak mana dia letak, saya tak ingat. Tapi memang bila dia menyebutkan, dia mengangkat Rasulullah tu sama dengan Tuhan sebenarnya. Ya, kita ada Asmaul Husna kan, berapa 99 tu. Dia buat satu nama Nabi, Asmaul Nabi 99. Nampak tak dia nak samakan sampai ke muncak Nur tu, Nur Muhammad. Dia akan jadi, dan di situ ada cerita-cerita yang berkaitan dengan kejadian alam Nur Muhammad punya kisah. Tapi memang bagi mereka beriktikad Rasulullah tidak mati. Rasulullah hidup. Okey. Bagaimana wallahu alam itu kita tak tahu. Cuma beberapa peristiwa telah berlaku yang mana ialah kita secara kasar, pasal waktu kami belajar di Jami' Universiti Abu Bakar tu, tak jauh daripada tu memang tempat macam center dia. Acara-acara tu kalau kita nak tengok Tok Wali dia berjoget inilah joget ala Pakistan lah. Bukan ala Bollywood ya. Joget ala Pakistan. Bollywood dah lain dah. Ya, dari atas ke bawah ke mana semua kan. Okey. Jadi acara tu kalau kita tahu pula ada di Karachi tu, di tepi pantai Clifton ataupun di mana ya? Rasa Clifton. Ada satu kubur yang nama dia kubur Abdullah Ghazi. Tahu tak apa iktikad mereka? Saya mula-mula pergi, kita tengoklah kan. Di sana kubur tu ya, mereka tabur bunga. Saya tengok budak orang perempuan tu dia ambil, dia makan bunga yang ditabur tu. Ada yang gosok perut kat pagar tu kan. Kita dah faham dah kenapa di situ mereka menganggap Abdullah Ghazi, mayat Abdullah Ghazi tu ya boleh mendatangkan kebaikan, ya boleh mendatangkan baby, boleh itu. Mereka ada yang sujud di kawasan tu. Nauzubillah. Itu kali pertama saya pergi. Kita nak tengok kan orang duk cerita. Dan dikatakan dalam isu kubur Abdullah Ghazi yang berada di pantai Clifton tu, ya, yang menyebabkan tragedi tsunami tak sampai ke Karachi. Kan, syirik kabir. Ya, itu iktikad mereka. Mereka melepaskan nazar kat situ, masak ada di bawah tu tempat masak, siapa nak masak, nak bagi orang makan apa begitu. Na'udzubillah. Ya, akidah syirik. Kalau kita tengok cerita Hindustan, peminat cerita Hindustan, dia akan tengoklah beberapa cerita tu ada unsur syirik ya. Dahsyat. Aman Shah berlakon dalam bab-bab tu, na'udzubillah kadang-kadang. Ya. Ustaz, baca tadi Ustaz kata ada kajian itu Islam kan. Bagaimana
Jadi kalau katalah ada restoran yang kaitkan kononnya order itu dengan ajaran kalau teman-teman kadang itu yang jadi perbahasan sikit. Dia macam ni. Isu tu wallahu alam. Saya dengar lagi Jabatan Agama Islam berdebat, ya, masukkan kes ni mahkamah, ada isu lah Qadiani ni. Lalu dalam bila dimasukkan dalam mahkamah, jaiz kalah. Jabatan Agama Islam Selangor kalah. Sebab apa? Sebab kalimah mereka telah keluarkan Qadiani bukan Islam, kan. So bila bukan Islam tidak boleh dibicarakan dalam mahkamah syariah, kan. Dan bila dimasukkan jaiz Jabatan Agama Islam, dia katakan Qadiani tak Islam, maka tak boleh nak dibuatlah. Itu yang menyebabkan kalah katanya. Wallahu alam, bagi saya kala itu keadaannya sebenarnya sembelihan mereka ada masalah. Kita tak makan, ya. Kerana dia dikategorikan murtad, kalau ikutkan, kerana tidak mengiktiraf Rasulullah sebagai nabi, ya. Nauzubillah. kenapa kita buat panggilan untuk ahli sunnah wal jamaah, kita ahli Al-Quran dan sunnah. Okey, belum lagi tak habis tadi, kan. Macam mana masuk kat tempat Clifton tadi, ahli sunnah ya. Okey, baik. Kita yang disebutkan ahli sunnah, ya, berdalilkan hadis alaikum bisunnati. Itu hadis dia. Alaikum bisunnati. Maka ahli sunnah itu datang dari kalimah mengikut Rasulullah. Alaikum, hendaklah kamu di atas jalanku. Sunnah kalau ikutkan bahasa Arab, jalan. Ya, bukan sunat. Yang kita faham sunat, tak apa. Itu memang saya sebelum belajar pun faham sunat. Tetapi sunnah adalah jalan kehidupan Nabi itu, ataupun apa juga yang disampaikan melalui hadis yang sahih itu, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, alaikum, hendaklah kamu di atas jalanku, okey? Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan jalan khulafa ar-rasyidin itulah jamaah. Khulafa ar-rasyidin siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang masyhur begitu. Dan ini yang dikatakan mereka itulah jemaah. Rasulullah dan para sahabat secara umumnya. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu di atas sunnahku, jalanku. Ini dinamakan ahli sunnah wal jamaah, para sahabat. Okey, itu yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah. Dalam hadis mengatakan taraktu fikum syai'aini lan tudillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Ya. Tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Okey. Maka di situ disebut sunnah, ahli sunnah wal jamaah, para sahabat. Okey. Maka bila kita mengatakan kita ahli sunnah wal jamaah, maksudnya segala fahaman akidah mesti mengikut dua ni, yakni Rasulullah dan para sahabat. Dah tak ada dah pilihan. Kerana agama kita dah terang, wahyu datang dari Allah tu kepada Rasulullah. Rasulullah je yang tahu. Orang lain takkan tahu. Kemudian Rasulullah sampaikan, yang paling rapat dengan dia adalah para sahabat yang mati, mereka mati tetap beriman kepada risalah Rasulullah. Maka itulah jemaah. Okey. Sekarang ukuran kita macam mana yang orang kata mereka ahli sunnah tu, kan, siap dengan register pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Okey, kita tengok kepada akidah dia. Okey. Cukup kalau akidah bercanggah dengan 3 kurun yang terbaik, bercanggah dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabat beriman, maka dah memang confirm bukan ahli sunnah. Simple je. Bila Allah menegaskan dalam Al-Quran, Allah yang menegaskan, Rasulullah tak berbicara dan beriman dengan apa yang Allah katakan. Ar-Rahmanu ala arsyistawa misalnya, kan. Ya, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Rasulullah tak mentafsirkan melainkan apa yang Allah katakan. Tiba-tiba datang orang yang akhir ni boleh memusing-musingkan satu benda yang aib. Ya, ajaib dan aib lah.
Okey, mereka bila ada pertukaran dalam bab akidah di situ bukan ahli sunnah, berbahaya ya. Tu pasal Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kita tengok, senang sumber rujukan kita supaya kita tahu. Okey, cuba buka surah Baqarah. Surah Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-137. Juzuk yang terakhir, akhir juzuk pada juzuk pertama tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sesungguhnya mereka itu mendapat petunjuk. Allah telah istiharkan. Ya, Allah istiharkan kepada Rasulullah jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Okey, kita tak ada pilihan dalam bab iman, melainkan ittiba' aja. Okey. Kita langkah lagi. Dan jika mereka berpaling, yakni tidak beriman seperti mana kamu beriman, sesungguhnya mereka berada di dalam pemusuhan denganmu, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Clear? Oleh kerana itu, usul kita dalam bab ahli sunnah wal jamaah adalah beriman dengan cara yang Rasulullah beriman. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita saksikan pada masyarakat kita yang mana mereka itu, sebahagian mereka itu beriman dengan cara falsafah beriman. Ya, mereka beriman cara yang bukan yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka beriman dengan cara falsafah beriman. Ahli falsafah, kita tahu bila sebut tu, kalau kita sebut sensitif rasanya. Tapi saya tak takut kan. Ya. Apabila dikatakan beriman dengan cara masyarakat kita beriman dengan fahaman Asy'ariyah atau Maturidiyah, ini dua akidah yang masyhur. Asy'ariyah ya dengan sifat 20 dia, Al-Maturidiyah dengan sifat 13-nya, mereka beriman tu ada tak ikut cara Rasulullah? Saya tanya. Okey, mungkin kita tak belajar lagi kan. Tapi tahu tak, Asy'ariyah itu muncul selepas 3 kurun yang terbaik meninggal. Imam Syafi'i ya wafat pada tahun 210 Hijrah. Betul. 210 Hijrah. Ya, nanti 54 tahun. Okey. 210 Hijrah. Abu Hasan Sy'ari yang menjadi pengasas rahimahullah kerana dia bertaubat daripada apa yang dibawa tu, pengasas kepada sifat 20 belum lahir lagi. Habis sekarang apa yang dianuti oleh orang yang terdahulu? Bila kita declarekan kami tak beriman sifat 20, oi kamu tak sah solat. Dia kata begitu. Tuan-tuan dan puan, openkan sikit ya. Ini zaman saya teringat zaman saya ya, mula-mula lepas SPM, mula mencari ilmu kan. Saya pergi ke pondok-pondok, saya belajar. Ya, saya dulu aliran sains, lepas tu tukar daripada aliran sains mak kata Fadil pergi bebaskan mak dari neraka, belajar agama. Okey mak, kita senang je. Lepas tu saya pergi pondok Malaysia tu, di antara perkara yang saya dengar, ya, siapa yang tak hafal sifat 20 tak sah solat. Siapa yang tak sah hafal sifat 20 tak boleh masuk syurga. Uish. Tapi kita waktu tu mendengar. Tapi alhamdulillah Allah bagikan, mungkin kita ni bekas budak akademik tak taksub, tak ada fanatik nak terus ikut membuta tuli tak. Kita dengar, lepas tu kita mula ya mengkaji, tak apa, kita belajar tauhid, kitab tauhid di pondok tu, dan akhirnya sampai satu tahap Allah bukakan nak pergi ke Pakistan, maka di sana mula belajar menguasai bahasa Arab ya.
Di situlah datang. Kita nak cari, masih lagi mencari. Pasal saya dengar beberapa kuliah-kuliah lain, di antaranya waktu zaman muda tu Dr. Daniel saya minat, ya. Ya, pasal saya banyak maklumat daripada dia. Saya suka berkawan attach dengan budak universiti. Okey, kakak saya pun dari USM juga. Maka saya dapat tahu benda-benda tu. Jadi kita terbuka. Dan waktu yang terakhir, saya pergi ke Pakistan dan mula saya belajar dan menguasai bahasa Arab. Di situlah datang niat nak cek balik. Bila kita saksikan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana tarikh lahir dia, tarikh mati dia, mula kita kumpulkan. Abu Hasan Sy'ari, tarikh lahir dia, tarikh mati dia. Imam-imam mazhab, imam-imam ulama hadis, kita mula kumpulkan. Kita dapati, ya, Abu Hasan Sy'ari berada selepas imam-imam mazhab 4 ni meninggal dah. Habis apa akidah mereka ni kan? Jadi tanda tanya pun berlaku. Apa akidah mereka ni? Dan kita mula buat kajian balik, buat kajian. Di antara yang qaul yang cukup hebat, ya, apabila Abu Hasan Sy'ari mengisytiharkan pada hari-hari akhir dia, aku beriman, ya, aku kembali kepada akidah yang dianuti oleh Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad, kita cek balik akidah dia, rupanya akidah yang inilah yang kita belajar, Quran dan Sunnah, kembali kepada jenis yang terbaik. Itu dia nama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Biarlah orang declare, okey, macam Beralwi tadi dia declare dirinya ahli sunnah. Di Pakistan kalau kita cari tak jumpa ahli sunnah melainkan dia. Habis macam mana ustaz? Tak ada kat sana. Dia bukan masalah nama tu ahli sunnah tu, persatuan ke pertubuhan ke grup, tetapi bila betul jalan dia, maka dia itulah ahli sunnah wal jamaah. Jangan goncang, jangan takut. Ya, kita berdiri di atas jalan tersebut. Baik, maka golongan inilah yang akan, ya, bermula akidah yang betul, fahaman yang betul, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cakap macam mana, kena teliti betul-betul, kerana percaturan akhir zaman ni bukan sebarangan. Kita berada dalam 73 golongan. Okey? Maaf. Pasal ada orang perempuan nak masuk. Baik. Kalau boleh si adik lelaki tu masuk bahagian sana. Kena duduk dengan mak juga. Ustaz, ya, nak? yang golongan sekarang ni, dia tak tahu ke yang Imam Sy'ari tu tak bertabak ataupun dia orang tak tahu? Dia mentakwilkan dalam bab tu. Dia mentakwilkan, dia menakalkan, dia masih lagi, ya, berpusing-pusing dalam menerangkan Imam Abu Hasan Sy'ari. Ya. Tapi paling penting kalau kita pun bagi saya lah, kalau orang yang mendakwa dirinya mazhab Syafi'i, maka ikutlah akidah Syafi'i. Salah ke? Salah ke? Tak salah. Ya, saya mazhab Syafi'i, saya ikut akidah Imam Syafi'i. Tak salah. Bahkan tak ada siapa nak cakap apa. Ya, tetapi dah ada di antara orang-orang yang menjadikan isu ni sebagai isu yang jahat, maka jadi masalah. Okey. Cuma saya hanya boleh katakan, okey, orang-orang kafir, okey, orang Yahudi, dia tahu tak tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman ni? Tahu kan? Apabila di antara pokok gharqad yang ditanam tu, itu tandanya, dan banyak benda yang kita tak tahu, mereka sedang membuat begitu rancak menyambut kedatangan Al-Masihu Dajjal. Ya, dahsyat ya kalau kita tengok, apa persiapan, kita je yang tak perasan. Kenapa kita sibuk apa tak tahu kan. Ya. Tak apalah kulihat, tapi mereka bersiap. Tahu tak? Rasulullah telah mengisytiharkan golongan yang akan muncul akhir zaman ni, yang menjadi pengikut setia, ya, kepada Imam Mahdi, kepada Isa alaihissalam. Ya, Rasulullah dah sebut perinci golongan ini. Dan Yahudi takut golongan ini. Dia takut golongan ini. Kerana golongan ini adalah milik kepada golongan Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Mereka ni. Kerana apa? Yahudi terduduk bila melihat Umar Al-Khattab. Mereka takut. Mereka tak nak golongan ini muncul. Dan mereka akan menamakan apa saja yang boleh menamakan.
dan menyebabkan imej Islam tercemar dengan imej teroris misalnya. Kalau ikut mereka lah teroris yang paling banyak membunuh, tapi disebabkan langgar World Trade Center tu terus dicop teroris. Dan kita katakan golongan ini adalah golongan di antara ternakan Yahudi. Ternakan Yahudi kan. Dan nampaknya Islam, bertopengkan Islam, tapi asalnya fikrah mereka adalah fikrah Yahudi yang dikatakan khawarij untuk umat ini. Khawarij. Dan masalah golongan khawarij ini mirip kepada kefahaman ahli sunnah juga. Itu pasal saya kata saya nak terang tu agak, yalah, tuan-tuan dan puan-puan belajarlah perlahan-perlahannya, step-step naik. Jangan setengah orang dia bersemangat kan, berbahaya. Semangat tu kena ada ilmu. Kerana anak-anak muda yang bersemangat itu yang menjadi khawarij kebanyakannya. Kalau tidak dibimbing dengan betul. Kenapa? Dia macam ahli sunnah juga, dalil. Tapi penafsiran tu tak betul. Kan? Yang Saidina Ali kata, qaulul haqqu wa muraduhu batil. Perkataan mereka itu betul, tetapi apa yang dikendakinya lain. Ada sebaliknya. Bab kata apa orang? Ada udang sebalik batu. Udang sebalik Maggi pula. Udang sebalik batu. Okey, baik. Jadi itu dia ahli sunnah. Saya nasihat sangat-sangat supaya kalau kita nak menjadi ahli sunnah, kena berpegang dengan apa yang saya katakan tadi. Berhati-hati. Perjalanan kita agak sengit kali ini. Siapa yang tidak ada Quran dan sunnah, dia akan tak apalah, itu antara dia dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi tunjuk. Tetapi kita, biarkan kita berdiri tegak seperti mana gunung yang berdiri tegak. Baik, kita lihat ayat ni berkaitan dengan golongan Nasrani yang Allah ceritakan. Allah berfirman wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum, dan di antara orang yang mengatakan sesungguhnya kami orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Imam Ibn Katsir mengatakan yakni di antara orang-orang yang mengaku bahawa mereka orang Nasrani, para pengikut Al-Masih putera Maryam, padahal mereka tidak demikian. Telah kami ambil janji mereka untuk mengikuti, menolong, membela, mengikuti jejak Rasul Muhammad serta beriman kepada semua Nabi yang diutuskan Allah kepada penduduk bumi. Namun ternyata mereka melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi. Mereka menyelisihkan dan membatalkan perjanjian mereka. Okey, di antara perjanjian yang disebutkan dalam kitab Injil, ya, supaya mengikut Nabi akhir zaman ini. Dalam kitab Injil telah menceritakan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti apabila Allah menceritakan, ya, dalam surah, cuba tengok dalam surah As-Saff. Juzuk ke-28. Okey, surah As-Saff, surah ke-61. Ayat yang ke-6. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Okey.
ayat ni mengisyaratkan bahawa Rasulullah telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelum ini. Dia ada di antara yang disebut dalam hadis-hadis ataupun perkataan-perkataan para nabi sebelum ini yang diwahyukan, di antaranya kemunculan nabi akhir zaman, ya, Rasulullah, dan kehebatan orang yang bersama nabi akhir zaman di kalangan para sahabat. Memang dicerita sebiji itu disebutkan dalam surah Al-Fatah, ya, tentang kehebatan para sahabat. Itu pasal Yahudi yang saya ceritakan datang ke Madinah beratus tahun, datang kerana nak jadikan diri mereka pengikut setia Nabi akhir zaman. Mereka tahu di mana Nabi ini muncul dengan sifat-sifat tempat tu, tetapi mereka tak tahu Nabi itu dilahirkan di mana, muncul. Dan mereka menyangkakan kemunculan Nabi itu di Madinah adalah melalui kelahiran. Ya, maka itu pasal mereka datang dengan berharap Bani Israel ni dia excited sangat sebab ramai para nabi datang daripada keturunan mereka. Tiba-tiba tidak. Lagi membuktikan dalam kisah ni yang saya pernah cerita, Salman Al-Farisi, ya, mendapat maklumat dari tok guru dia tu, ya, akhirnya waktu akhir sekali, waktu dia pergi nak mencari nabi akhir zaman, ini kelebihan Salman Al-Farisi lah, anak seorang menteri yang begitu hebat sehingga dia dijual. Ya, zaman dahulu kalau seorang-seorang berjalan kena tangkap, dijual. Ya, zaman sekarang tak ada kan? Dijual juga, kena tipu, scam je. Itu bukan seorang dalam rumah main handphone kena tipu, kan? Okey, baik. Jadi dijual dan akhirnya menjadi hamba kepada orang Yahudi. Di situlah kejadian yang mana dia menyaksikan Nabi akhir zaman muncul dan dia pengikut setia Nabi akhir zaman, yakni Salman Al-Farisi, yang mana Allah ceritakan kehebatan Nabi akhir zaman. Ni di antara ayat yang menceritakan bahawa Nabi akhir zaman akan muncul di akhir zaman ni lah. Ini di antara ayat yang menceritakan. Dia ada satu lagi yang Rasulullah kata, ya, para nabi sentiasa memberi nasihat. Semua para nabi mengingatkan kepada kaumnya tentang fitnah yang besar. Apa dia fitnah dia? Fitnah Dajjal. Berarti para nabi semua nasihatkan, termasuk Rasulullah. Berarti bila disebutkan fitnah Dajjal, maka ia merupakan satu fitnah yang, ingat ya, licik. Okey, saya tak kata yang tapi fitnah ini licik sekali. Mungkin Dajjal akan datang berserban macam kita ke? Kita tak tahu. Ya, kalau datang macam Obama ke George Bush ke, memang Bush kita tolak, kita push dia. Kan? Tetapi kalau datang misalnya satu ketika dulu datang seperti Khomeini, berapa ramai orang Islam terjebak. Khomeini dengan jubah, dengan serban, dengan pengikut dia pun begitu. Berapa ramai yang terikut dia. Sampai sekarang pun ada Syiah di Malaysia. Kesan daripada revolusi Iran, ya, Khomeini yang leader dia. Jahat. Dan kemunculan Dajjal licik sekali. Itu je saya boleh cakap. Dan tak mustahil orang yang Rasulullah dah katakan, orang yang menyangka dirinya tidak ikut Dajjal, rupanya dia dah masuk. Kan, licik. Berhati-hati. Cuma saya katakan, mantapkan akidah dan alhamdulillah doakanlah Allah tetapkan kita di atas manhaj akidah yang betul ni. Ya, alhamdulillah, terima kasih Yayasan Ta'lim yang Allah berikan kekuatan untuk membuat program yang begini. Penting sangat. Kita kelompok kecil, tapi bagi saya kelompok kecil tak takut. Ya, janji iman kita kuat kerana kita akan berdiri dengan ombak yang besar. Biar akidah kita kuat seperti bukit yang besar juga. Ya. Baik. Kemudian mereka melanggar janji. Allah katakan, "Fanasu hazzam mimma dzukiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah." Tetapi mereka sengaja melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberikan peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka pemusuhan, kebencian sampai hari kiamat. Okey. Imam Ibn Katsir mengatakan, yakni kami timbulkan pemusuhan dan kebencian di antara mereka satu sama lain, dan mereka akan terus demikian hingga hari kiamat. Demikian pula sekte-sekte Nasrani dengan sebab berbagai jenis
akan sentiasa saling benci dan bermusuhan satu sama lain, saling mengkafirkan dan satu sama lain mengutuk, masing-masing mengharamkan kumpulan masing-masing dan tidak membiarkan masuk ke tempat peribadatannya. Mulkiyah mengkafirkan Ya'qubiyah, demikian pula sebaliknya. Demikian juga Nusriyah dan Asyuriyah masing-masing mengkafirkan yang lain di dunia ini pada hari kiamat. Okey, ini Imam Ibn Katsir menceritakan kabilah-kabilah ataupun grup-grup Kristian Nasrani di zaman dia, golongan Mulkiyah, Ya'qubiyah, dan kita pun mengikut jejak mereka. Ya, disebabkan kita lari daripada Quran dan Sunnah, akhirnya kita mengikut jejak mereka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran dan Al-Quran ini adalah di bawah pemeliharaan Allah. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan zikra, yakni Al-Quran, maka kami yang menjagakannya. Jadi Al-Quran telah terpelihara penjagaannya. Tak seperti mana kitab Injil dan juga kitab Taurat, tidak ada jaminan. Oleh kerana itu mereka cuba ubah. Dan kitab Al-Quran disebabkan kehebatan itulah maka dia terjaga sampai hari kiamat. Percubaan orang nak mengubahkan Quran berbagai-bagai cara. Macam Syiah ditambahkan 2 surah yang baru. Dan saya semalam dengar YouTube juga, ada seorang Indonesia pun mengatakan ada surah yang hilang. Itu semua adalah cerita palsu belaka. Kenapa? Al-Quran yang kita miliki ini mutawatirah. Maksud mutawatir ini diriwayatkan dengan bilangannya begitu banyak sampai pada kita. Cuma kita ni masyhur dengan mazhab Rasam Osmani. Alhamdulillah. Tapi siapa yang nak mahir agak baca-bacaan tu, macam di UIA misalnya kan, di UIA tu waktu solat tarawih, datanglah kadang-kadang dia baca ayat lain, dengan kiraah. Dia ada kiraah yang lain, bukan Quran yang ni, tapi kiraah dia lain. Kadang-kadang kita dengar wadduha wal laili iza saja, orang Perak main sukir. Dah, itu memang kiraah dia. Okey. Saya bila dengar tu kadang seronok. Mula-mula sebelum kita belajar qiraah tu kita kata, apa imam ni? Kita hafal lain, dia baca salah. Kita ingat salah. Dengar, lepas tu dengar waktu tarawih, rasanya pertama kali saya tarawih di UIA, bawa balik Pakistan, dengar salah tu imam ni baca kan. Lepas tu dah berapa kali kita mula fikir kan, takkanlah banyak sangat salah kan. Di situ datang baru kita faham. Lepas tu pergi ambil sanad sendiri Quran dan kita dapati kiraah tu banyak kan. Tapi pastikan dia tutup imam, bukan anak kita jadi imam. Anak aku ni baca kiraah lain ni, rupanya dia ngapai tak betul kan. Kiraah dia jadi lari lah. Okey, baik, maka dipelihara. Cuma kita berhadapan dengan masalah sekarang, Al-Quran mestilah ditafsir mengikut kurun terbaik, 3 kurun yang terbaik. Ini yang memastikan penafsiran Al-Quran dan hadis selamat. Kalau kita ambil juga yang lain, maka penafsiran akan lari. Kita akan ikut cara Bani Israel berfikir. Ikut tafsir dia, ikut akal mereka. Bible ikut akal mereka kan. Taurat dah ikut akal mereka. Semua penafsiran kitab-kitab Injil yang terbaru ni, yang kita kata walaupun lama tu, semua mengikut akal-akal ulama-ulama mereka. Itu bukan daripada kitab yang asli. Jadi oleh kerana tu, satu tanggungjawab bagi kita memastikan penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah mesti mengikut 3 kurun yang terbaik. Dalil dia, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, para sahabat, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in. Penafsiran Al-Quran akan terpelihara dengan 3 generasi ini. Kaul ini dikatakan Syekh Albani rahimahullah mentafsirkan dalam bab ini memang cantik. Dia menerangkan tentang larinya masyarakat ataupun umat akhir ini disebabkan tidak mengambil penafsiran 3 generasi yang terbaik. Ingat ya, agama bersifat kena kembali kepada awal. Tu agama. Bila kembali kepada awal, dia berpecah tu kurang-kurangkan sampai zaman Rasulullah tidak ada perpecahan. Tapi dunia dia kena makin lambat, makin akhir zaman makin baik, makin akhir zaman makin canggih. Itu je beza dia. Okay, tidak seperti agama. Okey, kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Maka di sini
Wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Kemudian Allah berfirman, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka selalu kerjakan. Ini ancaman yang sangat keras terhadap kaum Nasrani atas kedustaan mereka lakukan terhadap Allah dan Rasul. Ya, na'udzubillah min zalik. Mereka menisbahkan kepada Rabb Maha Suci Allah di perkataan mereka bahawa Allah memiliki isteri dan anak. Maha Suci Allah yang Maha Esa, tunggal tempat bergantung segala sesuatu. Yakni larinya Yahudi, Kristian, Kristian Nasrani ini disebabkan mereka mengatakan Allah ada anak, ada isteri. Itu di antara perkara yang dikaitkan konsep Trinity mereka. Na'udzubillah. Ya, bagaimana? Astaghfirullah, takut bila kita dengar tu, takut ya, sifat yang tak layak bagi Allah dijadikan sebagai ketuhanan. Okey, baik. Maka di sini kita lihat ayat yang berikutnya. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kamu menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang yang mengikut keredaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab ini pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Baik, Allah menjelaskan kebenaran Rasul dan Al-Quran. Jadi setelah kita kita mendapat maklumat tentang bagaimana perangai orang Yahudi, perangai orang Nasrani, dan sekarang Allah turunkan ayat Al-Quran untuk menyelesaikan masalah Yahudi dan Nasrani. Berarti bila Allah turunkan Al-Quran, maka segala kitab-kitab terdahulu dah terbatal. Kenapa? Secara automatik. Kenapa? Nabi akhir zaman ini adalah Nabi untuk seluruh umat. Kalau Nabi Musa untuk bangsa Yahudi, kalau Nabi Isa untuk Nasrani. Sekarang Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, maka untuk seluruh bangsa. Maka di sinilah datang bahawa apa-apa juga kitab tidak boleh dijadikan rujukan. Kitab-kitab yang sebelum itu tidak boleh dijadikan rujukan. Betul ke salah, habis dah, terbatal. Itu pasal Isa AS apabila dia turun memerintah bumi nanti, dia akan mengikut Rasulullah. Dia tak akan ikut Injil yang diturunkan padanya. Dah habis dah. Dan membuktikan kehebatan umat Muhammad pada hari dia turun itu, waktu itu kita nak melakukan. Pada dalam hadis itu menceritakan waktu itu di kalangan umat aku ingin mendirikan solat subuh. Maka Isa muncul. Lalu mereka mentakdimkan. Mereka kata, Isa jadilah imam. Lalu Isa mengatakan tidak. Umat ini lebih layak untuk menjadikan imam. Rasulullah katakan, ya, menceritakan betapa hebatnya umat ini menjadi imam kepada seorang nabi. Kenapa? Tabiat para nabi, dia tak boleh jadi makmum. Ya, dia mesti leader, imam. Dia mengimamkan semua keadaan. Tiba-tiba muncul Nabi Isa jadi makmum kepada umat Muhammad. Ini satu kemuliaan pada umat Muhammad. Okey? Baik. Jadi bila Al-Quran dah diturunkan, maka segala-galanya dah settle. Ya.
Kita kena rujuk kepada Al-Quran. Apatah lagi Allah katakan dalam ayat ini bahawa kitab-kitab kamu, kitab-kitab dahulu telah diubah, disorok, ditutup maklumat dia. Itu pasal orang Kristian dia dalam berhadapan masalah memahami kitab Injil tu, dan akhirnya mereka tersesat dalam pemahaman mereka disebabkan ulama-ulama Bani Israel jahat. Tuan-tuan dan puan, bila saya sebut tu, saya nak mengatakan bahawa kita berhadapan masalah yang sama. Penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengikut seperti mana yang kita terangkan guideline 3 kurun yang terbaik. Mereka mentakwil, mentafsir disebabkan kejahatan ulama-ulama kita juga. Akhirnya umat dalam keadaan masalah besar. Na'udzubillah, bahaya sebenarnya. Menakutkan. Baik, kita lihat ya. Ibn Katsir mengatakan Allah menjelaskan. Allah Ta'ala menyampaikan tentang dirinya bahawa dia telah mengutuskan Rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar kepada semua penduduk bumi, baik Arab maupun Ajam, baik yang tidak bisa baca tulis maupun yang bisa membaca dan menulis. Dia mengutuskan dengan membawa bukti pembeza antara hak dan batil, yang mana Allah mengatakan, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Kalimah tu Rasul, ya, singular, berarti Nabi akhir zaman kami, ya. Saya tak tahu macam mana perasaan tuan-tuan, tapi bila saya mengatakan Rasul kami, berarti keagungan jiwa tu Rasulullah tu dah ada. Menjelaskan kepada kamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula kamu biarkan. Maksudnya dalam kitab Injil yang sampai pada mereka, ya, mereka tutup maklumat-maklumat yang sebenarnya. Maksudnya mereka tak terang kepada masyarakat bahawa apa yang Nabi Isa cakap, apa yang Nabi Isa arahkan, tak, mereka tak terang. Mereka sembunyikan kerana ada kepentingan peribadi. Ini jahat mereka ni. Dan ini yang menakutkan di kalangan. Minta Allah ampunkan dosa kita semua dan minta Allah pelihara macam kami sebagai pendakwah, ustaz-ustaz, ya, minta kita rasa takut kerana kita akan dipertanggungjawab depan Allah, ya, kalau tak menyampaikan yang betul, ya. Di kalangan manusia ini, dia menyembunyikan, merahsiakan kebenaran. Dia tahu benar, tapi dia disebabkan masyarakat, ya, dia terikat dengan masyarakat. Bila masyarakat tu tak percaya tu, dia terpaksa ikut tak percaya, sedangkan dia tahu benda tu tak betul. Ini kita nak kata apa, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk lah. Bagi saya Allah bagi petunjuk, ya. Saya nak kata apa, kita tak nak menghukum dia. Setengah saya tahu, setengah ustaz-ustaz tu dia tahu benda tu betul, tapi dah satu masyarakat, lepas tu jawatan dia berada di kawasan jawatan yang selesa, dan jawatan yang selesa diikuti dengan orang kiri kanan yang tak selesa, jadi terpaksa ikut. Mudah-mudahan Allah ampunkannya, Allah bagi jalan pelepasan. Cuma saya katakan, ialah dia memerlukan kekuatan, memerlukan petunjuk dari Allah, dan saya sendiri takut kita pun terkena juga, ya. Sehari dua ni dapat bertahan, ya, mana tahu satu hari nanti kan, teruji, banyak teruji. Kerana kedudukan seorang itu menyebabkan ujian, ya, hanya Allah yang mengetahui keadaan. Okey, kerana sampai satu tahap terpaksa nak meraihkan, ya, masyarakat kita terpaksa menutup hukum hakam. Yang saya pernah cerita, saya anak berumur kan, saya pernah cerita anak berumur, cucu berumur. Tahu tak, saya nak terangkan pada masyarakat kampung saya, senang ke? Tok kamu yang buat. Mereka kata, tok kamu imam pula tu. Nak kata apa? Dia terkenal imam start tahun saya belum beranak lagi. Saya sebelum beranak, saya belum dilahirkan lagi, ya. Dan pengalaman yang menarik lah, waktu macam mana mak saya berkahwin dengan ayah saya. Kesnya orang dulu kan, dia perjalanan nak meminang orang lain, dia singgah ke rumah tok imam. Jadi tok saya tok imam, nak menumpang tidur semalam. Orang dulu punya mana ada jalan besar-besar ni, jalan kampung kan, nak pergi Minang nun orang seberang sana. Singgah-singgah, lekat pula dengan mak kita. Itu jadi cerita. Nak cerita dia tu tok imam, terkenal, dan acara ritual yang dibuat berpuluh tahun, tiba-tiba datang cucunya nak membantah. Sakit tu. Tawakal Allah, ya. Tapi itu saya ingatkan kepada mereka pendakwah supaya akhlak kena baik, cara berbicara kena ada, dan membantu masyarakat amat penting.
Dan jangan nak tunjuk kehebatan kita. Okey, tak apa, kita jadi macam orang. Satu lagi, bila kita orang kampung, kena jadi macam orang kampung sedikit perangai kita. Tapi kena kontrol lah. Orang kampung dia tak kontrol ya baik-baik. Kena pula dia kaum kerabat kita. Bukan macam kampung Sungai Bercala. Kampung Sungai Bercala dah moden. Okey. Baik. Bayangkan dia nak masuk ni, kita zaman tu bila orang kampung dia main masuk je, Assalamualaikum dah ada di tengah-tengah rumah. Orang Assalamualaikum nun di luar, dia Assalamualaikum di tengah-tengah rumah. Kadang-kadang Assalamualaikum kat mana? Kat tingkap rumah tu, betul-betul dapur. Saya teringat mak saya, kakak saya, kita tengah nak sarapan ni kan, mana ada dalam rumah pakai tudung. Ya, maka dia pun masuk Assalamualaikum, ikut tingkap dapur dah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak saya dah macam tu. Kakak saya yang ada tudung saji, takkan nak letak kepala kot. Kan? Masing-masing berundur. Lepas tu kita bagilah salam kot depan, kata apa. Semenjak sikit-sikit alhamdulillah. Tahu tak waktu saya balik Pakistan dulu, makcik tu la ilaha illallah, orang kampung, kita nak marah tak kena. Mari ni padin-padin ni dia pegang tangan kita. Lah, kita kata kan, orang perempuan pegang tangan kita. Kan? Kita kata, maaf, kita tolong lepas. Terpaksa beradab. Orang kampung nak salam. Nak salam. Maaf, saya duduk, takut batal. Itu je pusingnya. Ya, mana kita nak salam orang perempuan walaupun dalam keadaan dah tua macam tu. Ya, kena jaga itu. Oleh kerana tu kena berhati-hati dengan orang kampung sebab nak berdakwah. Dan pada hari ni saya berdakwah di kampung. Ya, saya bercakap apa yang tok saya buat, saya cakap pada masyarakat. Terpaksa saya kata, terpaksa. Ya, benda-benda khurafat terpaksa kerana dia akidah. Dan saya keluarkan statement tok saya yang terakhir. Dia kata apa acara-acara ritual tolak bala tu, misalnya biawak masuk, ular masuk, apa lagi, burung hantu masuk, dia ada binatang-binatang tu masuk, maka kita buat kenduri tolak bala, tidak ada. Tok saya cakap dia buat pasal orang kampung je suruh. Hakikat tidak ada. Alhamdulillah. Mereka boleh terima. Tapi ada ustaz-ustaz yang nyucuk pula. Kacau tu ustaz-ustaz. Ya. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, ini satu kewajipan lah kan. Kena kita nak terang sikit. Agak susah lah. Tapi insya-Allah. Ya, tapi apa-apa dengan keluarga saya dulu. Saya apa-apa dengan keluarga saya dulu. Hak mana boleh, ya, alhamdulillah. Yang paling penting macam mak saya, Allah yarhamah, yang telah meninggal 2 tahun dah. Ya, dia orang yang pertama saya dakwah dengan bukan senang ya, nak dakwah mak ayah ni, bukan senang. Kalau ikut keras kita, keras. Tapi alhamdulillah ustaz di sana nasihat, Fadil kamu balik berhati-hati, jangan terlampau keras apa. Okey, kita tahu masyarakat kita kan. Saya nak berdakwah pada mak saya 6 tahun lebih kurang, 7 tahun. Dan dia ustazah pula tu. Sifat 20 pula tu. Ingat senang. Tapi alhamdulillah. Ya. Kaedah tu. Kaedah tak dijangka. Bukan main-main, bukan kita plan, tak dijangka. Kita datang, cuma saya itulah, saya jenis adik-adik taat pada mak, kan? Taat pada mak, ya, dengar cakap mak kata Fadil pergi belajar. Okey, Fadil pergi ambil tauliah ni, ambil. Saya buat je selagi benda tu tak bercanggah. Jadi menyebabkan dia okeylah dengan kita. Jadi kalau kita rasa kita ni pandai nak melawan dia, tak boleh lah, kita tak kena. Lepas tu itulah nak jadi cerita main dengan anak-anak je, anak-anak saudara. Akhirnya mak saya menjadi terkejut kan kalimah yang saya keluar. Kas ar-Rahmanu ala arsyih tawa. Itu je. Okey, ala kulli hal. Baik, kita lihat. Kemudian yang mana dalam ini Ibn Katsir mengatakan yang ini dia menjelaskan bahagian dari Alkitab yang telah diubah, diseleweng dan ditakwilkan. Ini Alkitab yang diubah, diseleweng dan ditakwilkan. Dan begitu juga Al-Quran kita ni. Ingat ya, kita ada beberapa kategori Al-Quran ini yang ditafsirkan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Ya, kena berhati-hati. Oleh kerana itu Imam Ibn Sirin tabi'in mengatakan inna hadzal ilma min ad-din. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah dari agama. Maka hendaklah kamu tengok dengan siapa kamu ambil agama tersebut. Jadi kita ni kalau nak belajar agama, jangan main tengok YouTube je. Oh, ni ustaz ni, ustaz ni. Tak. Refer.
kepada orang yang ada pengetahuan. Berbahaya terutamanya kita di akhir zaman. Ingat ya, silap dunia boleh lagi, tetapi silap agama dia membawa kepada kadang-kadang sampai kekal dalam neraka, na'udzubillah. Silap dunia pun kalau silap kontraktor tu banner dengan bahan tak cukup, runtuh, mungkin mati seorang dua. Tapi masih ada lagi ruang untuk bertaubat pada Allah. Tapi kalau bab akidah ni silap, na'udzubillah min dzalik. Dan saya ceritakan ada beberapa perkara yang perlu renung kerana disebabkan 73 firak ni, golongan ni banyak. Kadang-kadang yang pakai serban, hafiz Quran, kan, hafiz hadis. Oleh kerana itu berhati-hati. Saya teringat kisah Ibnu Abi Maljam, Abdurrahman Ibnu Maljam. Abdurrahman Ibnu Maljam ni Saidina Umar ambil dia sebagai wakil menghafal Al-Quran ataupun mengajar Al-Quran di Mesir di zaman Saidina Umar. Dia bukan sahabat, tapi di zaman tu. Berarti dia hafiz Al-Quran, ya, kuat. Tetapi di Mesir dia terkena satu fitnah Khawarij. Dia balik daripada Mesir. Saidina Umar, zaman Saidina Umar, dia balik. Saidina Osman, zaman tu tak berlaku fitnah yang dahsyat sampai terjadi pembunuhan Saidina Osman. Masuk zaman Saidina Ali. Tahu tak siapa dia? Seorang yang pernah dihantar oleh Umar sebagai duta Al-Quran di sana. Bila dia balik, dia menghafal Al-Quran, rajin berzikir. Tapi dialah pembunuh Saidina Ali. Okey, saya nak ceritakan bagaimana berlaku ni. Maka walaupun atas nama Al-Quran, walaupun atas nama ustaz-ustazah, kena berhati-hati kita di akhir zaman. Percaturan ni sengit. Kalau kita tak tahu, ya, kita akan ikut rentak dia. Tahu tak waktu Abdul Rahman Ibnu Maljam ni nak dibunuh, masih lagi Al-Quran dibaca, masih lagi zikir disebut, kan? Tapi Khawarij berbahaya. Kena hati-hati. Kerana kita ni keadaan masyarakat kita yang tak stabil. Kerana itu kita terangkan. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, barang siapa yang mengingkari hukum rajam, maka ia telah mengingkari Al-Quran dari arah yang tiada disangka-sangka, iaitu firman-Nya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan rajam termasuk perkara yang mereka sembunyikan. Kemudian Al-Hakim mengatakan sahih sanadnya dan keduanya tidak mengeluarkannya. Nak menceritakan ahli kitab ini, ya, dia mengingkari rejam. Dia merahsiakan bab-bab itu. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kita takut bab-bab ini juga yang berlaku di kalangan ustaz-ustaz kita yang merahsiakan kebenaran. Ya, bila rahsiakan kebenaran, maka dia tidak terbuka dan akhirnya umat dalam keadaan kesesatan. Kemudian Allah mengkhabarkan tentang Al-Quran yang diturunkannya kepada nabinya lewat firman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang yang mengikuti keredaannya ke jalan yang selamat. Kemudian wa yukhrijuhum min yakni jalan-jalan keselamatan dan istiqamah. Dan Allah katakan lagi wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus, yakni menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan menjelaskan kepada mereka jalan yang paling jelas
dengan memalingkan mereka dari larangan dan menyampaikan mereka pada perkara yang paling mereka sukai, menjauhkan kesesatan dari mereka dan menunjukkan mereka pada jalan yang paling lurus. Okey. Inilah Al-Quran yang mana Allah turunkan kepada kita. Yang wajib kita pelihara, dan tuan-tuan dan puan-puan bacalah Al-Quran tiap-tiap hari walaupun satu muka. Tolonglah. Ya, saya ingatkan kenapa terlalu penting. Ini hubungan kita dengan Allah. Ya, terasa siapa yang nak tengok masa dia dilapangkan, baca Quran. Ya, cuba baca Quran. Mungkin kita rasa alah, susahnya nak baca, rasa tak dan. Tak, cuba baca. Ya, eksperimen telah dibuat, percubaan demi percubaan. Peringkat awal dalam minggu pertama mungkin kita rasa macam tak teratur, tetapi selepas itu kita akan rasa keberkatan Al-Quran. Masa tu aku baca masih ada lagi masa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini Al-Quran. Dan saya tertarik, kenapa kadang-kadang baca imam-imam yang besar tu, dia boleh baca sampai khatam kan. Sampai khatam, ialah mereka hafiz Al-Quran kan. Cepat hafal. Kita, kerana kita dah bicarakan, Al-Quran ini akan menentukan di antara tempat-tempat kita di dalam syurga. Ya, menentukan tempat-tempat kita di dalam syurga. Sehingga kan dikatakan baca, lalu dibacakan, baca, dan dikatakan dia berhenti, tambahkan lagi. Maka dibaca, dan akhirnya dia terhenti. Maka disitulah dia tahu di mana kedudukan syurga yang dia akan diletak. Berarti kalau kita tak pernah habis baca Quran, wallahualam, atas rahmat Allah lah. Tapi kita dah tahu, kalau qul huwallah aja aku baca lalu, maka qul huwallah lah. Tambahkan, ya. Tambahkan. Orang yang merangkap baca Quran pahalanya tinggi, besar. Ya. Kemudian bagi mereka, anak-anak atau tak kiralah anak ke anak cucu ke, bagi kita, biarlah kita yang ajar, terutamanya macam Al-Fatihah tu kan. Biar kita ajar, biar dia hafal dari mulut kita. Jangan bagi ustazah ke apa, tak usah. Ya, biar dia baca. Kenapa? Bila dia bawa mendirikan solat, kalau dia sampai ke besar, sampai ke tua dia, kita akan dapat pahala. Ya, Fatihah tu dibaca kan. Baca, ajarkan. Dan macam budak bayar Eva ni kan. Allah, kalau duduk sambil tidur tu kita baca. Saya teringat anak saya yang pertama tu, saya baca tu dia tak reti cakap apa lagi. Kita baca nak tidur, baca Fatihah kuat-kuat, ayat kursi kuat-kuat kan. Sampai satu ketika umurnya dalam setahun lebih tu, kita tengah baca terbatuk. Dia sambung. Kita dia hafal kan. Berarti dia hafal dari mulut kita. Di situ saya bila tengok, okey cuba baca, dia baca, okey Fatihah selesai, ayat kursi selesai, 3 kul selesai. Di situ kita tengah tidur, nak tidur tu kita sambung bacaan-bacaan apa yang boleh kita hafal. Dalam kereta saya pasang kaset Quran kan. Dia hafal. Okey. Jadi hafalan budak-budak besar tu adalah melalui dengar. Jangan dia keras sangat ikra' waktu tu, tak usah. Dia kecil sangat. Bolehlah alif ba ta, itu bolehlah sambil-sambil nasyid kan. Tapi nak ceritakan, biar kita yang ajar Al-Fatihah tu. Dan yang paling penting kita ketahui, apabila mak ayah mengajarkan anak-anaknya, busyra, khabar gembira, bahawa dia akan dipakaikan mahkota, pakaian yang istimewa di hari akhirat. Dia pun tak tahu. Lalu dia bertanya, ya Allah, mana datang pakaian mahkota ni? Kita nak pakai mahkota, tak ada, tak dapat, betul tak? Ya, hari kahwin kita tu pasal status raja sehari. Dapatlah pakai kan. Itu je. Ya. Tetapi di akhirat disebabkan apa? Maka dikatakan kepadanya, ini disebabkan anak-anak kamu yang membaca Al-Quran. Satu penghormatan yang besar. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya sedikit sebanyak, dan jadikan terutamanya hari-hari kita dah hampir kepada bulan Ramadan ni, ya, menguatkan lagi hafalan-hafalan, bacaan-bacaan Al-Quran untuk kita menghayatinya. Jadi insya-Allah dalam bab ini kita lihat bahawa ahli kitab diarahkan mengikut Al-Quran, ya, yang telah memberi petunjuk kepada dunia alam semesta. Dan biasanya bila Al-Quran itu didapati, ya, dan dihayati, maka dia akan meletakkan seseorang itu pada tempat yang tinggi insya-Allah. Okay, ada apa soalan? Ada? Ada pembaca Al-Quran, biarlah ikut bertajwid. Kenapa? Kerana ratilil Quran, ya, man la yataqanna fil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak menyanyikan atau melagukan Al-Quran bukan di kalangan
kami. Jadi kita cuba cantikkan, hiaskan. Tak apalah, walaupun suara kita ni bukan suara penyanyi, ya, tak apalah, sikit-sikit lah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.